billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita sambung lagi dalam bacaan bersama kita. Kita ringkasan Al-Quran Amazing dan kita tambah-tambah sikit daripada hadis dan manfaat daripada tafsir Ibn Katsir insyaAllah pagi ini. InsyaAllah hari ini kita sambung ayat 39 ke 49, 10 ayat hari ini daripada surah Al-Isra. Masih lagi surah Al-Isra, muka 286. 286, siapa yang ada tafsir Ibn Katsir, walaupun kita tak baca banyak Ibn Katsir, hanya ketika sikit-sikit saja tambahan. Hari ini pun tak banyak daripada tafsir Ibn Katsir, sebab penjelasan daripada sini insyaAllah jelas. Tafsir Ibn Katsir, kalau yang jilid tu 5, yang online-nya 5.2. Tapi seperti mana yang kita dah jumpa sebelum ni, siapa yang baca online, cubalah cari versi yang terkini, sebab versi lama tu ada pembetulan sedikit. Ada pembetulan sedikit, tak ada salah, tapi penerbit dah perbetulkan. InsyaAllah hari ini 39 sampai 49, tapi sebelum tu kita tengok balik semalam ada 10 larangan. 10 larangan yang Allah dah maklumkan. Bukan baru 10 lah, kita dah sampai surah Isra ni, banyaklah arahan-arahan, seruan-seruan dan larangan-larangan yang telah dinyatakan kepada kita. Pelbagai dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah tu kata kunci kepada Al-Quran tu. Banyak hukum hakam daripada surah Al-Baqarah tu sendiri. Al-Baqarah. Al-Baqarah ni kata kunci kepada Al-Quran. Kemudian kita dah jumpa macam-macam lagi hukum hakam daripada surah Nisa-nya berkenaan dengan hubungan suami isteri, pembagian harta, akidah, macam-macam lagi dah sampai kepada surah Isra. Taubat lu atau surah Taubah kita dah jumpa berkenaan dengan perang, fiqah dalam perang, macam-macam dah. Masya Allah, kita dah sampai dah bab di mana seruan-seruan seterusnya dinyatakan kepada baginda Rasulullah SAW agar serulah kepada umat supaya tidak menyekutukan Allah. Hari ini diulang balik. Dan bukan kali pertama kita akan jumpa. Kita dah jumpa, maka Allah tekan balik supaya jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Semalam ada 10 larangan macam-macam. Ulang balik yang 2 akhir tu. Pertamanya, jangan kita main ikut membuta tuli saja. Sebab kita akan dipertanggungjawabkan setiap deria kita dalam ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kerana pendengaran, penglihatan dan hati nurani semuanya akan diminta bertanggungjawab. Semua panca indera kita akan diminta bertanggungjawab kepada sesuatu yang kita ikutkan. Kita dah jumpa juga sebelum ni, dah pun dikempen-kempenkan kepada kita agar kita tabayun. Cek dulu apa dapat pada kita, tabayun, cek dulu, baru kita panjangkan. Kita pada jumpa ayat di mana boleh dikira orang itu sebagai fasik walaupun dia hanya menyebarkan segala-gala maklumat yang diberi pada dia. Walaupun maklumat itu betul, tapi sampai cerita. Boleh ulama kata dikira sebagai orang yang fasik. Apatah lagi kalau maklumat itu palsu. Hari ini, semalam kita jumpa lagi Allah tekankan, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Gitulah. Kita dah bincang semalam pasal masyarakat terkini namanya netizen yang bersemangat. Janganlah kita jadi macam masyarakat terkini tu masyarakat terkini, entah mana rupanya masyarakat, mana dia punya level kehidupan dia, education pun kita tak kenal, status dia apa kita tak tahu, sibuklah. Jangan kita menjadi sebahagian daripada netizen yang sentiasa menyibukkan diri nak bincang semua benda yang ada dalam dunia ni. Satu. Ini larangan siapa ni? Muhammad Asri punya larangan ke? Bukan. Siapa punya larangan? Allah Subhanahu Wa Taala. Taatlah. Taat. Ini terus boleh amat. Dan 37 tu kita lupa nak bincang sangat semalam, iaitu Allah kata jangan sombong. Jalan kat dunia ni, besar mana pun kita, tinggi mana pun pangkat kita, kaya mana pun diri kita, hatta Qarun tu yang sangat kaya tu pun Allah tenggelamkan. Fir'aun tu yang Allah bagi kebesaran yang macam-macam, bersin pun tidak, ulama kata lebih kurang macam tu, Allah tenggelamkan.
Allah kata, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Tak ingatlah Allah. Aku kaya, hasil aku kuat kerja, aku belajar kuat, ni. Aku meniaga pandai, aku. Dan sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembusi bumi. Ya, tak boleh. Ha? Kaya macam mana pun, cerdik macam mana pun, ya, tak boleh nak tembus bumi. Tak boleh. Ha? Dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Allah tunjuk pada makhluk dia saja, belum lagi pada Allah. Pada makhluk yang Allah tunjukkan, kita tak bolehlah sehebat makhluk Allah tu. Dan ditutup dengan kata-kata itulah sebahagian hikmah yang sebagai hikmah yang diwahyukan. Saya cakap dia pun cakap tu, wahyukan Tuhan kepadamu wahai Muhammad, dan janganlah kamu mengada-ngadakan Tuhan selain daripada Allah. InsyaAllah hari ini. Jadi hari lebih pada penekanan, satu, jangan sekali-kali menyebutkan Allah. Dan kita akan jumpa lagi saranan seterusnya di mana Allah ulang balik. Al-Baqarah kita dah jumpa. Summum bukmun umyun fahum la. Lupa dah ayat tu. Ingat summum bukmun je. Siapa ingat tolong baca. Fahum la yarji'un. Apa makna dia? Tolong cari. Jangan kita jadi buta, tuli tu kan. Bukan Allah buat kita buta. Kita sahaja menjadi buta, tuli, tak nak dengar. Tolong cari ayat tu, bacakan penuh. Hari ini kita jumpa lagi Allah bagi tahu apabila diserukan Al-Quran ataupun dibacakan Al-Quran wahai Muhammad kepada kaum musyrik, Allah akan membuat satu tirai, hijab, yang mana dia tak nampak. Dia terus buta, tuli lah begitu kan. Dah jumpa dah ayat tu? Tak berjumpa kan, boleh terus mencelah. Kita kongsi-kongsi lah sikit-sikit. Wallahu a'lam. Ini tak banyak perkongsian daripada Ibnu Katsir, memadai dengan apa yang diringkaskan oleh penerbit hari ini, insyaAllah. Silakan adik. 39 sampai 49. Sampai jumpa, terus baca. Silakan, siapa baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون
إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله العظيم. Terjemahan, itulah sebahagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu Muhammad, dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Kelak kamu akan dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan daripada rahmat Allah. Maka apakah selayaknya Tuhan memilihkan untuk kamu anak lelaki dan dia mengambil anak perempuan daripada malaikat? Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan dusta yang besar dosanya. Dan Abdul ni berkenaan dengan kafir musyrik. Dia suka antaranya pandangannya mengatakan malaikat tu adalah anak perempuan kepada Allah. Ini Allah menidakkanlah. Dan sesungguhnya kami telah jelaskan berulang-ulang kali dalam Al-Quran ini peringatan agar mereka sentiasa sedar. Tetapi peringatan itu semakin membuatkan mereka lari daripada kebenaran. Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan selainnya, sebagaimana yang mereka katakan, nescaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai Arsh. Maha suci dan maha tinggi dia daripada apa yang mereka katakan, tidak ada bandingannya. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia maha penyantun lagi maha pengampun. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat di antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut nama Tuhanmu dalam Al-Quran, mereka akan berpaling kerana benci. Kami lebih mengetahui tingkah laku mereka ketika mereka mendengarkan engkau Muhammad dan ketika mereka berbisik-bisik, iaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang lelaki yang terkena sihir. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad, oleh sebab itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang berulang dan hancur, adakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Tafsir Jalalain. Wa iza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila kami membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup rapat. Kami menjadikan penutup yang rapat bagimu daripada mereka sehingga mereka tidak dapat melihatmu. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang musyrik yang hendak membunuh Nabi SAW. Waja'alna ala qulubihim akinnah. Dan kami adakan penutup-penutup bagi hati mereka. Ayyafqahu. Agar mereka tidak dapat memahami isi Al-Quran. Wa fi azanihim waqra. Dan telinga mereka disumbat sehingga tidak dapat mendengarkannya. Wa iza zakarta rabbaka fil qur'ana wahdahu walau ala adbarihim nufura. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu sahaja dalam Al-Quran, nescaya mereka berpaling ke belakang kerana kebencian mereka terhadapnya. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih. Kami lebih mengetahui bagaimana keadaan mereka ketika mendengarkan, iaitu ketika mereka memperolok-olokmu. Is yastami'una ilaika. Sewaktu mereka mendengarkanmu membaca Al-Quran, wa izhum najwa. Dan sewaktu mereka berbisik-bisik satu sama lain. Penyucian diri. Para sahabat radhiyallahu anhu membahagi hati menjadi 4 macam sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Hati itu ada 4 jenis. Pertama, hati murni yang di dalamnya ada pelita yang menyala, itulah hati orang mukmin. Kedua, hati yang tertutup, itulah hati orang kafir.
Ketiga, hati yang terbalik. Itulah hati orang munafik. Ia mengetahui kebenaran tetapi mengingkarinya. Ia melihat tetapi buta. Dan terakhir, hati yang terdiri daripada dua rupa, iman dan kemunafikan. Mana yang menang dalam pergulatan itulah yang menguasai. Hati murni ialah hati yang bebas daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dia bebas dan selamat daripada selain kebenaran. Di dalamnya terdapat pelita yang menyala. Itulah pelita iman, disebut murni di samping kerana ia selamat daripada pelbagai syubhat, batil dan syahwat sesat, juga kerana ia memperoleh pelita yang menyinarinya dengan cahaya ilmu dan iman. Hati orang kafir disebut sebagai hati yang tertutup kerana berada di dalam sampul dan penutup sehingga tidak sampai cahaya ilmu dan iman ke dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengisahkan tentang orang-orang Yahudi dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah Subhanahu Wa Taala telah melaknat mereka itu kerana keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 48. Penutup itu Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan ke atas hati mereka sebagai sisaan kerana penolakan mereka terhadap kebenaran dan keangkuhan mereka sehingga tak mahu menerima kebenaran. Ia adalah hati yang mati, pendengaran yang tuli, penglihatan yang buta. Semua itu adalah dinding yang menutupinya daripada penglihatan sebagaimana firman-Nya, dan apabila engkau yakni Muhammad SAW membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, dan kami jadikan hati sebagai tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu sahaja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri kerana benci. Surah Al-Isra ayat 45 hingga 46. Bila disebutkan pengesaan tauhid dan pengesaan mutaba'ah, iaitu ketaatan, orang-orang yang memiliki hati ini akan segera lari menjauhinya. Baik, Alhamdulillah. Mbak Mi, ya. Jadi penerbit memilih penyelesaian berkenaan hati tu. Jadi kita pilihlah kita nak hati kita hati macam mana. Hati yang terang-derang ke hati yang malam. Ya. Mbak kata Huzaifah Al-Yaman, hati itu ada 4 jenis. Pertama, hati murni. Yang kedua, hati yang tertutup. Ketiga, hati yang terbalik. Hati yang terbalik ni hati orang munafik. Na'udzubillah. Kita jauhilah pada sifat munafik pun kita tak nak. Apatah lagi menjadi takrifan munafik itu sendiri. Dan yang akhir ini hati yang berbolak-balik. Nanti bawah ni ada doa daripada Ummu Salamah. Betul, Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah maklum berdoa. Doa ni pun kita biasa baca. Nanti kita himpunkan antara berdua hadis. Ya musarrifal qulub dengan ya muqallibal qulub. Dua-dua hadis tu himpunkan baca. Minta janganlah dibolak-balikkan hati kita. Sebab hati yang berbolak-balik tu berbolak-balik antara iman dengan kemunafikan. Mana yang menang dalam pergelutan itulah yang menguasai. Semoga iman kita lah yang menguasai hati kita. Ini hati kita lah ni. Hati kita bukan macam para nabi, sentiasa terang menderang kan, macam sahabat, para solihin. Hati kita ni sentiasa dibolak-balikkan oleh Allah, nak menguji kita. Itu bab hati. Kemudian kita dah jumpa dah bab yang Allah dah maklumkan Allah akan letak tirai, kan? Hijab. Membuatkan dia tak nampak. Dia sumum bukmun umyun tu ayat 171 Ayat 171 Al-Baqarah. Siapa yang ada kat skrin dia? Tolong baca. Ada siapa yang dah buat keluar? Ayat 18 Encik Sri Al-Baqarah. Ayat 18. Ya. Ayat 18 tulis apa? Baca. 171 pun ada saya jumpa. Ayat 18. Okey, sila. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summum bukmum umyun fahum la yarji'un. Maksudnya mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Betul. Untuk ayat 171, Allah dekat 171. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yanqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Yani la ya'qilun, tuli, bisu, buta, maka mereka tidak mengerti. Pada ayat 18 itu tidak dapat kembali. Maksud sama je. Buta ke manusia ni? Tak. Dia tak buta, dia tak tuli, dia tak bisu, dia tak apa, tapi Allah tutup dia. Dia tak nak dengar. Sebab dalam ayat ni
Bila disebutlah yang penerbit pilih ni daripada kata-kata siapa ni, Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Bila disebutkan pengesaan tauhid dan pengesaan mutabaah, iaitu ketaatan, orang-orang yang memiliki hati ini akan segera lari menjauhinya. Begitulah. Bukankah selama ni kafir musyrik taat kepada kata-kata Rasulullah SAW sebelum dia diangkat menjadi Rasul? Tak? Taat? Percaya tak mereka kepada Muhammad ni? Percaya? Percaya kepada tubuh badan budak muda ni? Percaya? Semua mereka percaya. Pada barang perniagaan, pada amanah, pada kata-kata, semua percaya kan? Tapi bila Rasulullah SAW menyeru kalimah tauhid, apa kata? Menipu. Ahli sihir. Macam-macam lah. Semua kata menipu. Betul lah kata ni, bila disebutkan pengesaan tauhid dan mutabaah, orang yang memiliki hati yang berbolak-balik, yang munafik dan sebagainya ni, yang dah ditutup, akan segera lari menjauhinya. Nauzubillah. Semoga bukan hati kita lah. Hati kita minta terang-benderang. Apa kata Huzaifah Al-Yaman, hati murni yang di dalamnya ada pelita yang menyala. Itulah hati orang mukmin. Ya? Wallahualam. Kita sambung sikit lagi. Satu doa dan kita himpunkan doa ini dengan doa hadis lain. Bagaimana kita nak meneguhkan, menetapkan hati kita supaya kita jangan terpaling. Kita ni bimbang. Akhir hayat kita tu. Bukannya sekarang. Akhir hayat kita ni kita bimbang. Kita dipaling atas godaan syaitan dengan iblis. Nauzubillah. Silakan. Riyadus Salihin daripada Syah Al-Hausab. Daripada Syah bin Hausyab, dia berkata, aku bertanya kepada Ummu Salamah, wahai Ummul Mukminin, apakah doa Rasulullah SAW yang paling kerap diucapkan jika baginda berada di sampingmu? Dia berkata, doa baginda yang paling kerap adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, yang bermaksud, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan dia berkata hadis ini adalah hadis hasan. Hadis tersebut mengandungi dua pengertian, iaitu ketundukan dan ketawadukan Nabi SAW pada Allah serta pengajaran baginda tentang doa ini kepada umatnya. Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya istiqamah dan keteguhan serta memikirkan keadaan di akhir ayat. Baik, begitulah baginda Rasulullah SAW. Mulianya hati dia, baiknya dirinya, cantiknya akhlaknya. Yang tak berdosa tu kurang-kurang 100 kali istighfar pada Allah. Kita yang tak berdosa itulah ya mohon ya musarrifal qulub, ya muqallibal qulub, sarif qulubana ala ta'atik ala dinik. Itulah doa-doa yang diulang-ulang. Gabungkan dua hadis tu. Jadi dua doa. Ya musarrifal qulub, sabit qulubana ala ta'atik, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Gabungkan. Itulah doa daripada baginda Rasulullah SAW. Kalau baginda Rasulullah SAW sendiri berdoa macam tu untuk diri dia yang mulia, kita macam mana? Kita dah jumpa 2 kali dah dalam ringkasan Al-Quran Amazing ni, doa ni. Jadi tiba masalah kita buat. Ya, kita guna pakai doa ni. Kalau tak hafal bahasa Arab, buat yang bahasa Melayu tu. Doa, mohon. Bukan buatlah. Mohon dalam bahasa Melayu tu. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati aku ini, tetapkanlah aku ni dalam keadaan keimanan, dalam keadaan ketakwaan, pada landasan yang benar. Itulah kau cakaplah dalam bahasa apa pun, tapi merayulah kepada Allah. Janganlah kita dok jumpa hadis ni kita tak amal. Kita tak amal, rugi, sayang. Kita takut pula kita nanti jadi macam ayat yang Allah kata, wahai Muhammad, bila dibacakan Al-Quran kepada mereka, semoga bukan kita lah, Allah akan tiraikan, Allah akan hijabkan. Seolah-olah macam dalam Al-Baqarah tu, summun bukmun umyun, na'udzubillah, bukan kita. Kita dah baca hari-hari pagi-pagi ni, dah jumpa tapi tak berdegih, tak terasa pun dalam hati kita. Tak nampaknya cantiknya akhlak baginda Rasulullah SAW. Tak terasalah kita nak melayu pada Allah. Tak bimbang atas teguran, tak berderau darah kita bila cerita pasal azab. Macam tu. Kena. Maka hati orang mukmin bila dilafazkan, bila disebutkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, berderau hati dia. Berderau hati dia. Terasa. Wallahu a'lam. Seterusnya hadis kesihatan. Saya tak jumpa lah. Dua-dua pohon ni saya tak jumpa lagi. Baru pagi tadi mencari. Huruf dan sana. Wallahu a'lam. Siapa rajin carilah lepas ni. Huruf tu saya tak jumpa. Bijian macam mana.
Silakan hadis kesihatan. Hadis kesihatan, Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kamu menggunakan pohon sana, sejenis pohon yang digunakan untuk obat dan sanut, iaitu madu atau sari buah yang kental. Kerana kedua-duanya ada penawar daripada semua penyakit kecuali asam. Baginda bertanya, wahai Rasulullah, apakah asam itu? Baginda menjawab, kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat lain disertakan kata supak sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab At-Tibu An-Nabawi. Tibun Nabawi, khasiat haf. Abu Hanifah mengatakan bahawa haf adalah biji yang digunakan sebagai ubat. Ia adalah supak sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, sementara pohonnya dinamakan huf dan orang-orang pada umumnya menamakan dengan Ar-Rashad. Namun mengikut Abu Ubaid, sufa adalah nama lain daripada huf. Huf memiliki sifat panas dan kering pada 3 peringkat. Ia menghangatkan baik untuk usus, mengeluarkan cacing dan biji puru, iaitu penyakit kulit sejenis bisul, melepaskan tumor limpa, mampu membangkitkan daya seks serta dapat mengubati luka dan penyakit kulit. Jika diminum, dapat menjaga daripada sengatan binatang berbisa. Wallahu a'lam. Ini kata-kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan Za'dul Ma'adi fil Hadi Khairil Ibadi. Siapa nak jadi tok bomo, bukalah ni. Boleh ke orang yang tak pasal, cari ni sebab boleh menguatkan rangsangan membangkitkan daya seks. Jadi ubat kuatlah. Nauzubillah. Dalam dunia sekarang ni banyak sangat orang berniaga atas nama Islam. Semua benda sunnah. Sunnah, kopi sunnah, teh sunnah, kokos sunnah, semua sunnah. Sunnah kot mana wallahu a'lam. Mungkin bubuh kurma jadi kopi sunnah. Bubuh madu jadi kokos sunnah. Wallahu a'lam. Jangan kita semudah itulah ya. Tak selekeh itu sunnah-sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Saya tak jumpalah huf tu apa. Siapa yang rajin bolehlah cari ya. Bolehlah cari apa dia huf tu. Wallahu a'lam. Hari ini diakhiri dengan ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ayat 49. Dan apabila mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan hancur, adakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Kafir musyrik dia tanya pula Rasulullah, kami dah mati, besok dah hancur, hidup balik ke? Jadi besok kita akan jumpa Allah kata Isnin depan insya-Allah. Wahai Muhammad, bagi tahu kafir musyrik itu, apa kata kalau aku bangkit engkau besok jadi besi, jadi batu. Dalam ayat tu Allah kata, jadilah kamu batu atau besi. Muhammad bagi tahu orang kafir musyrik itu, bukan saya hidup. Apa kata khabar mereka ni, besok engkau bangkitkan semua jadi batu dan besi. Kemudian siapa nak menghidupkan kembali batu dan besi? Macam tu. Macam sindirlah balik. Kafir musyrik tak percaya. Tak percaya. Jadi kau sindir je lah balik. Sebab apa? Allah dah tahu. Bagi siapa yang tidak dibukakan hati dia untuk menerima hidayah dan taufik, dia tak adalah. Dia hanya mendengar begitu saja ya. Wallahu a'lam. Insya-Allah Isnin kita baca lagi dengan kata kunci yang penerbit pilih, rajab. Mengharap. Rajab, mengharap. Guru-guru tasawuf kalau syarah bab rajab dan khauf ni, ya Allah, tak erti nak apa Bab sedih-sedih, bab takut-takut, rajab dan khauf. Rajab mengharap sangat kepada Allah. Tak ada apa lagi dah. Mengharap semata-mata kepada Allah. Khauf pun semata-mata kepada Allah. Sebab dia lah yang boleh menempatkan kita kat neraka. Na'udzubillah. Kalau dia pilih. Na'udzubillah. Kita tak nak. Kita rajab mengharap sangat-sangatlah kita dilepaskan daripada azab neraka, masuklah ke syurga. Begitu. Ada ulama tu andaikan, kalaulah nanti ke akhirat itu ada 3 pilihan. Syurga, neraka dan kekal di dunia. Kalaulah ada, syurga, neraka dan kekal di dunia, maka aku nak kekallah kat dunia ni ya Allah. Aku bimbang salah satu tu. Syurga memang nikmat. Kalau tak dapat syurga dapat apa? Neraka. Jadi biarlah aku duduk kat dunia ni. Dengan nikmat dunia, dengan azab dunia ke apa, tak mati biarlah. Biar. Tak apalah. Walaupun ada orang berseronok kat syurga, biarlah aku dunia. Tapi ada ke option 3 tu? Ada ke? Tak ada. Ada 2 je option besok. Syurga, neraka. Jadi kita tak ada arah lah. Usahalah untuk dapat syurga tu. Dan nak nikmat syurga tu kan susah kan.
Susah. Jadi ya musarrifal qulub. Sarif qulubana ala ta'atik, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Wallahu a'lam, insya-Allah. Panjang umur, sihat tubuh badan, kita jumpa lagi Isnin depan. Sambung-sambung Isnin cuti ya. Cuti saja kita ya. Isnin cuti ya, Selasa depan lah ya, insya-Allah. Kita sambung lagi bicara bersama, membaca bersama. Kita tengok apa dia makna rajab ya, mengharap. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna fid din ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berilah kepada kami ya Allah, ahli keluarga kami ya Allah, rakan kenalan sahabat anda kami kefahaman dalam agama agar kami sentiasa boleh melaksanakan kefarduan buatmu ya Allah. Agar kami mengasah hati kami agar rasa ihsan, ikhlas kepadamu ya Allah. Ya musarrifal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati kami ini ya Allah, kekallah kami dalam ketaatan ya Allah. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, ya muqallibal qulub, sarrif qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.